apabila seseorang itu menerima satu berita tanpa dia selidik, dia terus sebarkan. Itu juga termasuk fitnah juga. Termasuk pembohongan juga. Bukan aku tak tahu. Aku hanya terima aja. Memang kamu terima berita tersebut. Sebab apa kamu sebarkan? Sebab fitnah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang mengandungi beberapa makna. Sebab fitnah dalam bahasa Melayu ni, dia satu makna aja. Fitnah dalam bahasa Melayu maksud dia tuduhan palsu. Betul tak? Itu fitnah. Bila kita sebut fitnah ni, korang faham lah. Tuduhan palsu. Tuduhan dusta. Pembohongan ke atas seseorang. Itu fitnah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, dia mengandungi pelbagai makna. Antara yang masyhurnya ialah al-ibtila wal-imtihan, iaitu ujian. Fitnah maksud dia ujian. Sebab itu bila kita sebut fitnatud dajjal, fitnah dajjal, makna dia apa? Ujian daripada dajjal. Begitu juga kita sebut fitnatul mahya wal mamat, fitnah masa hidup dan mati. Mana ujian yang berlaku. Ibnu Athir menambah bahawa asalnya fitnah digunakan oleh kebanyakan bangsa Arab sebagai ujian. Kemudian penggunaannya juga masyhur bagi menunjukkan makna kufur, pembunuhan, kebakaran dan sebagainya. Maknanya banyak dia makna fitnah itu sendiri. Ibn Hajar menyebut bahawa innal fitan ghaliban innama tunsha'u 'anit tabdil wal ihdath. Sesungguhnya fitnah itu kebiasaannya dibuat untuk mengubah sesuatu dan mereka-reka. Dalam masyarakat Melayu, kataan fitnah memberi makna yang lebih spesifik. Ia merujuk kepada sebarang tuduhan yang diada-adakan untuk memburukkan atau membencanakan seseorang atau sesuatu pihak yang membawa kepada porak-poranda, yang mana ia merupakan sesuatu yang haram dan ditegah. Dan Nabi SAW mengecam perbuatan fitnah sekerah-kerahnya, sebagaimana sabda Nabi, la yadkhulul jannatan namam, tak masuk syurga orang yang mengandung domba yang menyebarkan fitnah. Jadi Al-Imam Nawawi berkata dalam riwayat yang lain disebut sebagai kalimah qatta', memberi makna pemfitnah. Maksud namam, seperti kata ulama, memindahkan cakap manusia atau orang ramai dari seseorang pada seseorang untuk merosakkan hubungan mereka. Perkara ini juga termasuk cara tulisan yang disebarkan dalam Facebook, WhatsApp, Instagram, blog dan lain-lain. Pada hari ini, fitnah berleluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding pada zaman yang lampau. Kerana perkembangan teknologi yang semakin rancak menjadikan amalan fitnah semakin mudah tersebar hanya di hujung jari sahaja. Kita satu klik saja, fitnah itu dapat disebarkan dengan begitu berleluasa. Dan fitnah berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang mengada-ngadakan satu berita mengenai seseorang lalu menyebarkannya kepada orang lain. Fitnah yang kita faham ni, dalam masyarakat kita, memburuk-burukkan orang, nak menjatuhkan orang, di-create satu cerita. Cerita fitnah lah, cerita bohong, cerita dusta. Dan dia sebarkan dengan tujuan nak menjatuhkan orang lain. Benda tu tak ada pun, di-create. Itu satu. Yang kedua, apabila seseorang itu menerima satu berita, tanpa dia selidik, dia terus sebarkan. Itu juga termasuk fitnah juga. Termasuk pembohongan juga. Bukan aku tak tahu. Aku hanya terima aja. Memang kamu terima berita tersebut. Sebab apa kamu sebarkan? Sebab apa? Sedangkan kita tidak boleh sebarkan satu berita yang kita tak tahu, yang kita tak pasti. Sebab tu hari ni kempen apa? Kempen jangan sebar kan? Kalau tak pasti jangan sebar. Jadi, dan fitnah ni berlaku dengan pelbagai sebab. Antaranya sebab jawatan, perniagaan, politik, dengki dan pelbagai lagi. Dan dia timbul daripada hati yang kotor,
Dan syaitan memang sukalah benda-benda macam ni. Sebab syaitan nak manusia itu berbalah, bergaduh. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Surah Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya syaitan itu nak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Walaupun ayat ni berkaitan dengan penjudi, peminum arak, ataupun pemabuk, tapi syaitan bercita-cita dalam apa juga keadaan manusia itu akan bermusuh antara satu sama lain. Itu peranan dia. Sebab tu kita kena berhati-hati.